Baiklah, video kali ini saya ingin ceritakan kisah seram rider Food Panda. Tunggu selepas ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat datang ke channel Ali Bosku. Baiklah, channel ini banyak menyediakan video-video yang menarik. Jadi jangan lupa untuk subscribe dan tekan butang loceng untuk update video-video yang terbaru. So guys, video kali ini saya sahut cabaran daripada seorang penonton YouTube Ali Bosku. Dia kata, Ali Bosku buat satu cerita seram tentang Food Panda, rider Food Panda. Okey. Okey, jadi saya sudah cari di internet dan saya jumpa satu cerita saya rasa agak seram di fiction Shasha. Okey. Rasanya mungkin ada orang pernah cerita tapi saya ceritakan semulalah. Okey. Mula kisahnya seorang pemandu Food Panda. Okey. Jadi seperti biasa mereka akan menerima pesanan makanan dan hantar kepada pelanggan yang telah menempah. Dijadikan cerita, dia mendapat tempahan dari sebuah restoran. Okey. Ya, restoran tu memang biasalah berurusan dengan dia. Dan dia perlu hantar kepada pelanggannya sekitar 11:30 malam. So, yang dipesan oleh pelanggan tersebut adalah ayam panggang. Okey, ayam panggang. Jadi setelah pesan, restoran tu pun panggillah rider abang rider Food Panda ni. Dan dia bagi tahu lokasinya. Kau pergi lokasi ni Mat, kau hantar ayam panggang ni dengan pelanggan ni. Dia pun check lah location tu. Oh, okey. Dan ada beberapa makanan lain lagi lah yang dihantar ke tempat lain. Tapi yang last kali adalah ayam panggang tu lah. So, tanpa membuang masa pun, dia sudah set apa-apa barang-barang, dia sudah bungkus cantik, dia zip di tempat letak makanan tu. Kemudian dia pun bertolak. Jadi dia pergi rumah-rumah yang sebelum tu lah, ya, ada beberapa makanan lagi dihantar. Dan kemudian dia pun menuju ke rumah yang memesan ayam panggang tu. Bila dia ikut location tu, kan ada location yang jalan terus, belok kiri. Jadi dia ikut saja arahan Google Maps tu lah. Hingga kan dia rasa kawasan rumah tu memang sangat jauh dan masuk ke lorong, kata orang lorong yang gelap. Sudah tidak ada lampu jalan. Ya, hanya ada jalan kampung. Jadi dia teruskan saja dan dia nampak ada beberapa rumah orang kampung lagi. Namun rumah orang kampung tu dia berasingan. Dia tidak ada macam teres rapat kan, dia berasingan. So dia teruskan saja sebab masih nampak rumah lah. Lama kelamaan, okey, rumah sudah tidak kelihatan, kiri kanan sudah tidak kelihatan. Dan Google Maps masih menunjukkan lagi jalan terus 500 meter belok ke kiri sampailah satu kawasan. Dia sudah tidak ada jalan tar, dia hanya satu jalan macam jalan tanah gravel. Okey, kampung menuju masuk dan memang gelap sunyi. Dia sudah mula risau sebab sekitar jam 12 malam sudah. Dan dia sudah mulai rasa tidak sedap hati. Kenapa pelanggan terakhir ni jauh betul rumah dia. Dan jantung dia sudah mulai berdebar. Tapi dia tidak hiraukan. Demi amanah, dia terpaksa hantar juga sampai ke rumah pelanggan walaupun di dalam. Jadi dia pun mandu. Dia menunggu tunggang motor tu sampai ke dalam. Akhirnya dia nampak satu rumah kayu. Rumah kayu, rumah kampung. Di bagian dalam kawasan tu. So dia pun datang dekat, nampak rumah tu macam sudah berkunci dan bertutup. Tapi dia tidak pedulilah, ya, dia perlu hantar juga pesanan tu. So dia pun beri salam. Assalamualaikum. Tidak menyaut. Assalamualaikum pun tidak menyaut. Dan kali ketiga Assalamualaikum pun tidak menyaut. Jadi dia heran, tuan rumah tidur kah, ya? Dia cuba call tuan rumah tu lah. Tapi bila dia call tidak tut macam telefon tu off. Dia cakap. Kemudian dia call sekali lagi lah. Tut sama juga.
tidak disambut. Dia cakap, alamak, macam mana ni cakap kan. Jadi dia pergi naik tangga rumah tu dan cuba ketuk. Dia cakap, ni last lah, dia cakap. Last aku ketuk, aku bagi salam. Kalau tidak ada orang sambut juga, aku belah, dia cakap. Jadi ketuk kali, tok 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 tok. Dia ketuk. Assalamualaikum. Pun tidak ada orang menyaut. So dia ambil keputusan untuk abaikan, pulang semula ke restoran. Jadi sebelum dia pulang, dia gambarlah rumah tu untuk buktikan yang dia sudah sampai rumah tu dan dia tidak dapat hantar pesanan tu. Sebab di call tuan punya rumah pun tidak menyaut. So selepas dia gambar, dia naik semula dan keluar daripada kawasan tersebut. Namun bila dia cuba keluar, dia keluar daripada kawasan tu, tiba-tiba dia terhidu satu bau yang harum. Dia cakap kan, dia cakap, apa pula bau harum tiba-tiba ni? Ya, bau semerbak, dia cakap. Dan di situ dia sudah mulai tidak rasa sedap hati dan bulu roma dia sudah mulai kembang. Dia cakap, dia cakap di sinilah pula ada benda ni mengganggu. Dan dia tengok kiri kanan, tidak nampak. Tapi dia rasa seolah-olah ada benda yang melihat dia dan mengekori dia. Jadi dia cuba melajukan sikit motor dia, ya. Dan dia rasa macam ada bunyi pernafasan orang di sebelah telinga dia. Guys, dia sudah tidak hirau, ya. Bau harum tu masih dia dengar dan dia cuba rest dia punya motor dan dia rasa bila dia rest motor dia tu, dia rasa macam berat semacam, ya. Bau harum tu ada, dia rasa macam ada bau bunyi nafas orang, dan bila dia blow dia punya motor pun masih berat. Dia cakap, mungkin ada orang menumpang di belakang motor aku ni. Tapi dia tak nak toleh. Dia teruskan perjalanan dia, cuba keluar ke jalan besar. Dan dia beristighfar, astagfirullah. Dia cuba lajukan motor dan akhirnya dia jumpa jalan besar. Dan bila dia jumpa jalan besar, bau wangi tersebut hilang. Dia rasa lega sikit. Namun jalan besar tu masih lagi, lampu masih samar-samar, tidak nampak betul. Jadi dia perlu ke depan sikit baru dia jumpa jalan yang kata orang terang sedikit lah. So dia pun teruskan perjalanan. Jadi dalam perjalanan dia nampak dari jauh ada seorang wanita, perempuan, wanita memakai baju kurung putih, menahan menahan di tepi jalan. Tapi dia nampak dari jauh sudah. Dia cakap, siapa pula menahan dari jauh ni? Dia cakap kan. Jadi dia sudah berfikiran, dia cakap, kalau sudah ada orang tengah malam begini menahan, manalah aku mau berhenti, dia cakap kan, ya. Tengah-tengah malam kita takut, satu hantu, kedua pencuri, ya. Jadi dia teruskan, dia cakap, tidak pedulilah, lantaklah perempuan tu. Jadi semakin lama semakin dekat dengan perempuan melambai itu. Jadi dia cuba perlahan, takut jugalah perempuan tu kecemasan ke apa kan. Jadi dia cuba perlahan dan lihat perempuan yang menahan tu. Dan bila dia lihat perempuan yang menahan tu, muka dia kosong guys, kulit saja, dan rambut dia panjang terurai. Sambil melihat dia, guys, apalagi abang food rider ni pun yang, Allah Akbar, apa yang aku nampak ni? Dia cakap begini. Dia hancurkan motor dia, ya. Dia takut betul-betul nampak, dia terkejut dengan apa dia nampak. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Bergegar guys, lutut dia bergegar, tangan dia bergegar. Dia lajukan, dia takut saja accident. Dia takut lari dia punya pemanduan, tapi dia bertenang, ya. Dia cepat-cepat lari untuk tunggang dia punya motor sampai ke restoran tempat yang memesan lah ayam panggang tu. Dia laju sambil dia berfikir, siapakah entiti yang dia nampak tu? Dan dia pasti itu bukanlah manusia, tapi itu adalah jin, syaitan ataupun hantu. Jadi memandu dengan keadaan yang tidak selesa, dengan jantung yang berdebar-debar, akhirnya dia sampailah ke restoran yang tempat pesan makanan itulah. Dan restoran tu hampir tutup sudah. Kemudian toki restoran tu tanyalah, Mat, dia cakap, kau sudah hantar makanan tu? Cakap, Kak, dia cakap, tak dapat hantar lah Kak. Dia cakap, rumah yang tepat kakak bagi tahu tu tidak ada orang. Dia cakap, dia cakap, mustahil, orang sudah pesan, dia cakap,
Kenapa kau datang? Nanti kita yang kena marah, kita kena komplain. Dia cakap, biarlah kakak call dulu. Jadi dia tuan restoran tu call lah, cuba call. Dia call, tidak menyaut. Ya, dia call sekali lagi. Saut. Akhirnya dijawab telefon. Tapi, hello, ini yang ada memesan ayam panggang tu kah? Kenapa tidak ada di rumah ya? Tapi tidak ada suara orang menyaut telefon. Dia hanya senyap saja dan hanya bunyi yang itulah bunyi. Hello, ada pesan makanan ke tadi? Tiba-tiba guys, tuan kedai itu terdengar suara orang menangis. Woi guys, yang toki restoran, apa aku dengar dia cakapkan, hello, puan ada masalah kah? Kemudian suara menangis itu bertukar menjadi mengilai. Kejut kakak toki restoran itu, dia tutup. Astagfirullahaladzim, dia cakap, Mat, dia cakap, macam lain cik Mat yang dia cakap yang orang memesan ni. Ya kak, kosong rumahnya. Kalau kakak nak percaya, tengok gambarnya. Dia ada gambar di handphone tu lah. Dia bagi tengok kakak restoran tu, toki restoran tu. Dan bila kakak restoran tu nampak gambar, astagfirullah Mat, ya Allah Mat, rumah apa kau pergi ni Mat? Kenapa kak? Dia cakap, bila si Mat tengok, si Mat, abang food rider tu tengok balik gambar, guys, rupa-rupanya rumah yang dia pergi tu rumah yang sudah usang, rosak, ya. Memang kata orang bukan rumah lah. Dia terkejut, tadi kak saya nampak rumah ni lengkap dengan cantik, kenapa pula rumah ni begini? Dan bila diperhatikan gambar itu betul-betul, ada kelibat seorang perempuan berambut panjang di dalam rumah tersebut. Mat, kau tengok ni Mat, apa ni Mat, orang apa ni Mat? Dan bila si Mat ni tengok, rupa-rupanya itulah perempuan yang menahan dia di tepi jalan. Kak, astagfirullahaladzim kak, ini hantu ni kak. Tidak lama kemudian mereka terdengar suara orang mengilai di atas bumbung restoran mereka. Guys, apa lagi, lintang pukang mereka lari. Kakak restoran tu naik keretanya, abang food rider tu terus lari balik ke rumah masing-masing. Dan mereka berjumpa saja esok dan terkejut dengan bunyi ketawa di atas restoran mereka. Jadi guys, itulah dia kisah seram abang Food Panda. Guys, memang risiko jugalah ya mengantar malam-malam makanan ni. Tambah-tambah kawasan, kalau kawasan bandar tidak kisahlah. Ini kawasan perkampungan kampung ni. Mau cancel masalah, tak cancel masalah juga ya. Tapi itulah dugaan-dugaan abang Food Panda kita, Food Rider kita ni. Jadi guys, setakat itu saja kisah seram saya kali ini. Kita akan berjumpa lagi di video akan datang. Ali bosku, Assalamualaikum.